Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Mina binti Slamet daripada SMK Aitawa, Kota Tinggi Johor akan membentangkan kajian tindakan saya. Okay, kajian tindakan saya ialah bertajuk model dan jadual elektron. Saya bersama-sama dengan Puan Sazwani binti Yusof. Okay, tajuk kajian tindakan ialah model dan jadual elektron meningkatkan penguasaan murid 5 sains dalam topik ikatan kovalen. Berikut adalah abstrak kajian saya di mana kajian saya melibatkan model dan juga jadual elektron. Proses kajian tindakan adalah seperti menggunakan gelung kajian tindakan yang terdiri daripada refleks, kumpul data, analisis data, merancang tindakan, laksana tindakan, memerhati dan analisis data. Okey, daripada refleksi PDPC yang lalu didapati murid tidak dapat menentukan jenis ikatan kimia sama ada ikatan ion atau ikatan kovalen. Murid pula tidak dapat menentukan formula kimia bagi molekul yang terbentuk, tidak dapat menentukan bilangan atom yang terlibat dalam sesuatu ikatan kovalen dan tidak dapat menentukan bilangan elektron yang dikongsi dalam suatu ikatan kimia. Dan juga tidak dapat melukiskan susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen serta tidak dapat menentukan tak dapat menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Daripada PDPC yang lalu, mula-mula guru melukis rajah susunan elektron atau murid melukis rajah susunan elektron bagi sebatian kovalen. Daripada susunan daripada rajah itu, maka mereka akan dapat formula kimia. Daripada rajah susunan elektron bagi sebatian kovalen, murid perlu mengira dan memastikan elektron valen mencapai oktet ataupun duplex. Maka markah purata murid bagi kelas ini ialah 72.72%, iaitu 10 orang telah gagal dan mendapat markah kurang daripada 40%. Di mana PDC guru tidak menggunakan model bagi menggambarkan konsep yang abstrak. Okay, fokus kajian ialah menyediakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dengan aktiviti hands-on dan juga membantu murid mengatasi masalah mengingat dan juga memahami konsep ikatan kovalen. Okey. Objektif kajian adalah meningkatkan penguasaan murid tingkatan 5 sains dalam topik ikatan kovalen, manakala objektif kajian yang khusus ialah untuk murid dapat menentukan atom logam dan juga atom bukan logam. Murid mentarifkan ikatan kovalen, murid dapat menuliskan susunan elektron bagi setiap atom yang terlibat dalam ikatan kovalen, murid dapat menuliskan formula kimia bagi sebatian kovalen yang terbentuk. Murid juga dapat menerangkan pembentukan ikatan kovalen bagi suatu sebatian kovalen. Murid dapat membina model sebatian kovalen untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Murid dapat melukiskan susunan elektron sebatian kovalen untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Guru dapat memperbagaikan kaedah pengajaran dan guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Sampel kajian ialah 22 orang murid iaitu 11 lelaki dan 11 orang perempuan dan tinjauan masalah adalah menggunakan ujian pra dan juga temu bual. Okey, daripada analisis ujian pra didapati 10 orang telah gagal dengan markah purata adalah 72.72%. Dan kalau mengikut aspek didapati bahawa murid dapat menentukan color dan kumpulan sebanyak 95.45, jenis ikatan 81.81%, melukis susunan elektron bagi menunjukkan ikatan yang
terbentuk adalah 36.36% dan proses pembentukan kovalen adalah 35.22%. Menunjukkan bahawa murid mengalami masalah melukis susunan elektron bagi menunjukkan ikatan yang terbentuk dan juga bagaimana proses sebatian kovalen terbentuk. Okey. Bagi aspek bilangan atom daripada susunan elektron ni melukis tadi, didapati bahawa hanya 81.82% saja betul menunjukkan bilangan atom yang terbentuk, manakala bilangan pasangan elektron, perkongsian elektron yang dilukis dengan betul adalah 59.1% dan baki elektron adalah 54.6%. Maksudnya daripada analisis ini kita dapati bahawa masih ada masalah yang perlu diatasi dalam ikatan kovalen. Dan analisis temu bual digunakan untuk mengkaji dengan lebih detail kenapa masalah ini terjadi. Okey, analisis temu bual didapati bahawa murid minat tetapi mudah putus asa apabila selalu gagal. Murid tak dapat mengenal pasti sama ada unsur tersebut atom logam atau atom bukan logam berdasarkan nombor proton. Murid tak dapat menentukan unsur-unsur yang akan bergabung bagi membentuk sebatian kovalen. Murid juga tidak dapat melukis susunan elektron sebatian kovalen dengan tepat. Maka tindakan saya ialah, pertama ialah aktiviti 1, 2, 3 dan tak 4, 5, 6, 7 menentukan atom logam atau atom bukan logam berdasarkan elektron valen dan nama. Aktiviti konsep ikatan kovalen, aktiviti membina jadual elektron, aktiviti menulis formula kimia bagi sebatian kovalen, aktiviti menerangkan pembentukan ikatan kovalen, aktiviti membina model sebatian kovalen, aktiviti melukis susunan elektron bagi sebatian kovalen dan aktiviti ujian pos dan temu bual. Okey, aktiviti yang pertama ialah 1, 2, 3 dan tak 4, 5, 6, 7. Okey, kita tengok kenapa Okey, natrium, barium, kalsium, magnesium, argentum. Didapati bahawa nama-nama logam adalah berakhir dengan huruf dengan bunyi Okey, kemudian kalau kita tengok karbon, nitrogen, klorin, oksigen, ini adalah unsur bukan logam di mana nama-namanya adalah tidak berakhir dengan maka dia tak Kemudian kita tengok contohnya lithium, dia nombor protonnya 3, maka susunan elektronnya adalah 2, 1 dan elektron valennya adalah 1. Magnesium 12, dia punya susunan elektronnya adalah 2, 8, 2, maka elektron valennya 2. Maka nombor bilangan elektron yang valens yang terakhir itu menunjukkan logam Manakala contohnya nitrogen 7 kat situ 2, 5, maka 5 elektron valen adalah bukan logam, 6 elektron valen bukan logam dan 4 juga bukan logam. Maka tak adalah 4, 5, 6, 7. Okey, aktiviti ini sangat mudah bagi mereka kerana mereka telah ada pengetahuan sedia ada seperti nama-nama unsur dan susunan elektron. Murid seronok kena dapat menentukan atom logam dan bukan logam dengan tepat dan cepat. Definisi ikatan kovalen. Ikatan yang terbentuk antara atom bukan logam dengan atom bukan logam melalui perkongsian elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, iaitu SEOS ataupun susunan elektron duplex yang stabil SEDS. Okey, kita tengok cara ingat di sini. Kovalen, bagaimana tu ditulis agar dia menunjukkan persilangan. Persilangan itu adalah kongsi elektron. Kongsi elektron apa? Elektron valence, elektron di petala luar. Kemudian kita tengok kongsi elektron ni berlaku pada siapa? Pada non-metal antara unsur bukan logam yang tak Okey, ini contoh soalan di mana dengan menggunakan tak kita akan dapat menentukan menjawab soalan tentang contoh kat sini pasangan atom yang manakah membentuk sebatian melalui perkongsian elektron. Maka perkongsian elektron adalah kovalen. Kovalen adalah tak Maka kita cari soalan yang tidak ada tak Okey, kita tengok kat situ P ialah 24, maka 4 adalah tak Q adalah 1, maknanya
R adalah 2 maka dia dan R adalah 7 maka dia tak Maka untuk membentuk ikatan kovalen adalah yang tak maka tak adalah P dan S. Okey, maka refleksinya murid dapat menentukan sebatian kovalen dengan cepat dan tepat. Aktiviti jadual elektron. Okey, untuk jadual elektron, misal katalah kita ada soalan atom A dan juga atom B. Maka kita tuliskan nombor protonnya. Okey, 6 dengan 17 dan tuliskan juga susunan elektron iaitu 24, 28, 7. Kemudian kita tengok pula keperluan elektron. Keluar dia perlu berapa elektron untuk dapat sios. Sios tu ialah susunan elektron oktet yang stabil. Berapa? Okey, untuk dapat sios oktet maknanya 8, 8 tolak 4 dapat 4. Maka dia perlu 4 elektron. Manakala untuk B pula, dia dah ada 7, maka 8 tolak 1 adalah 1 elektron untuk dapat sios. Okey, maka kira nisbah elektron yang perlu. Okey, kita bagikan dengan elektron yang terkecil, maka di sini yang paling kecil adalah 1, maka 1 bagi 1, 4 bagi 1, maka nisbah elektron yang terkecil adalah 4 nisbah 1. Begitu juga kita ulang dengan jadual elektron berikutnya pun sama. Untuk D, C 24, D pula 26, maka C dia perlu 4 elektron, D perlu 2 elektron untuk dapat sios. Maka kita bagikan dengan bilangan elektron yang terkecil, dia maknanya di sini 2. So 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Maka nisbah elektron terkecil adalah 2 nisbah 1. Okey, maka murid dapat melengkapkan jadual elektron dengan betul. Okey, aktiviti yang keempat adalah menulis formula kimia sebatian kovalen. Maka di sini kita silangkan nisbah terkecil tadi, maka kita akan dapat formula kimia A, B 4 dan untuk C dengan D pula C, D 2. Silangkan. Okey, maka refleksinya murid gembira kerana berjaya menentukan formula kimia sebatian kovalen dengan lebih cepat dan tepat berbanding sebelumnya mereka terpaksa melukis susunan elektron bagi satu rajah ikatan kovalen terlebih dahulu. Okey, aktiviti 5 adalah proses pembentukan sebatian formula. Bagaimana untuk menerangkan proses sebatian kovalen? Pertama ialah kita menulis formula kimia. Okey, pertama formula kimia bagi sebatian kovalen bagi atom C dan D adalah CD2 yang kita telah dapati daripada jadual elektron tadi. Yang kedua, kita tuliskan susunan elektron bagi atom C iaitu C ialah 2, 4, manakala atom D ialah adalah 2, 6. Kita tulis yang ni. Okey, kemudian kita tulis pula atom C memerlukan 4 elektron untuk mencapai sios. Kat mana kita dapat perkataan ni? Daripada jadual elektron. Maka kita tulis atom C memerlukan 4 elektron untuk sampai sios. Kita tulis dengan ayat lengkap iaitu susunan elektron oktet yang stabil, manakala atom D memerlukan 2 elektron untuk mencapai sios. Okey. Kemudian kita tengok kat sini ayat yang keempat ialah satu atom A menyumbang 4 elektron untuk berkongsian dengan 2 atom D bagi membentuk ikatan kovalen, atau satu atom D menyumbang 2 elektron untuk berkongsian dengan satu atom A bagi membentuk ikatan kovalen ganda 2. Okey, kita tengok kat sini berapa elektron yang dikongsi. Sini adalah 2. So, atom A menyumbang 4 elektron untuk perkongsian dengan 2 atom D bagi membentuk ikatan kovalen ganda 2. Datang dari mana ganda 2 ni? Kita tengok daripada bilangan elektron yang terkecil yang dikongsi. Ini elektron dikongsi merujuk kepada elektron yang disumbang terkecil. Okey. Okey, murid dapat menjawab soalan aktiviti dengan baik. Okey, bagaimana memberi model sebatian kovalen? Okey, kita tengok kat situ, kita dah ada jadual elektron, kita dah tahu dah elektron yang dikongsi ada berapa, iaitu ada 2. Bilangan atom yang terlibat ada berapa? Bilangan atom untuk C adalah A ada 1, maka D adalah
2. Okey, contoh kat sini. Okey. Okey, ada B ada 2, A ada 1 daripada formula ni CD2. Okey, kemudian menulis nama unsur di tengah-tengah atom tersebut dengan menggunakan marker. Ini kita gunakan model. Model ni senang aja kita buat, kita pakai plastik duduk sinar, kemudian kita pakai satu pelekat yang kita boleh labelkan untuk nama dia, kemudian kita buatlah petala dengan marker. Okey, kemudian menuliskan elektron bagi setiap petala kecuali petala terluar. Rujuk pada jadual elektron, iaitu 24 dengan 26. Maka semua letak 2 dulu. Okey, kemudian membuat persilangan pada petala terluar antara dua atom berdasarkan formula kimia. Okey, so kita buat silang di mana bilangan atom yang paling sedikit kita letakkan kat tengah dan bilangan atom yang banyak kita letak di kelilingnya. Okey. Kemudian menandakan elektron dikongsi pada persilangan. Okey. Rujuk bilangan elektron dikongsi terkecil. Berapa yang terkecil kat sini? Terkecil adalah 2. Maka kita kena lukiskan 2. 2 elektron dikongsi, maka B ni menyumbang 2, A menyumbang 2, B menyumbang 2, A menyumbang 2 dengan menggunakan marker. Okey. Menandakan elektron pada yang dikongsi pada persilangan. Kita dah ni rujuk bilangan elektron yang diperlukan terkecil berdasarkan jadual elektron. Okey, kemudian setelah selesai barulah kita melukis baki elektron. Baki elektron, iaitu kalau kita tengok macam mana nak tengok baki elektron ini ialah kita tengok, okey, 4E tolak 4E. Bilangan elektron valen tolak dengan bilangan elektron perlu. Elektron valen untuk C tadi ialah 4E tolak elektron perlu dia pun 4E, maka kosong. Maka A tak perlu ni ditambah dengan apa-apa. Tak perlu tambah pada petala keluar, maka atom D pula adalah 6E. 6E tolak dengan 2E. Elektron yang elektron perlu dia 2. Lepas tu elektron valen dia 6 tadi. 6 tolak 2 dapat 4. Maka D ni perlu dilabelkan. Ditambah dengan bilangan elektron kat sini. Jadi berapa yang ditambah? 4. Ni pun sama 4. Okey, murid dapat membina model susunan elektron bagi sebatian kovalen dengan mudah. Okey. Kemudian aktiviti berikutnya adalah melukis model sebatian kovalen. Okey, ni pun sama, kaedahnya sama. Okey, sebelum tu kita tengok yang tadi ni. Okey, setelah kita lengkapkan ni, kita boleh buka balik kita punya model. Kita akan dapati setelah B ni kita ceraikan, B ni kita ceraikan daripada A, kita akan dapati bahawa B ni mempunyai susunan elektron yang asal. Maka dia macam tak berubah. Okey. Kita tengok yang ini pula, melukis model sebatian kovalen. Pertama, melukiskan setiap atom berdasarkan formula kimia sebatian kovalen. Okey, C, D2. C1, D ada 2. Bermaksud satu atom C dan 2 atom D. Atom yang satu diletak di tengah-tengah. Melukis elektron pada setiap petala kecuali petala keluar. Okey, letak petala 2. Okey. Kemudian melukiskan elektron yang disumbangkan untuk perkongsian pembentukan elektron kovalen pada persilangan. Nak tengok berapa yang dikongsikan, ialah kita tengok elektron yang perlu yang terkecil. Berapa? 2. Maka kita letak 2. D sumbang 2, C sumbang 2. C sumbang 2, D sumbang 2. Bilangan elektron yang dilukis pada persilangan merujuk pada bilangan elektron perlu untuk spesies terkecil. Lukis 2 elektron pada petala terluar C dan 2 elektron pada petala terluar D. Okay. Kemudian melukis baki elektron bagi setiap atom di petala luar. Ini pun sama, iaitu bilangan elektron valen tolak dengan bilangan elektron perlu. C 4, elektron valennya 4 sini. Kemudian tolak dengan perlu 4, jadi kosong. Maka ada D pula 6
tolak dengan perlu 2 dapat 4. Perlu ditambah 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka dah lengkap dah dia. Okey, mungkin murid dapat melukis susunan elektron bagi sebatin kovalen dengan mudah. Okey, setelah ujian POS dijalankan, kita dapati bahawa terdapat peningkatan daripada markah purata 72.71% kepada 96.1%. Okey, daripada aspek melukis susunan elektron sebatan kovalen, dia meningkat daripada 35.22 kepada 100%, manakala menerangkan proses pembentukan sebatian kovalen adalah 95.45, di mana terdapat murid tertinggal beberapa poin. Okey, tumbuhan dijalankan. Setelah intervensi dijalankan, maka ini adalah beberapa soalan. Ditanya, apakah pandangan anda tentang kaedah yang cikgu dalam membina formula melukis dan menerangkan proses ikatan kovalen? Ia cakap, ia sangat mudah cikgu. Saya taklah mengira supaya elektron mencapai oktet. Bukan tak mengira cikgu, tapi pengiraannya lebih teratur dan bertujuan. Okey, soalan 2, kaedah yang manakah lebih digemari? Sama ada kaedah lama atau kaedah baru? Kaedah baru lebih cepat dan lebih tepat. Boleh awak melukis sebatian jika atom A mempunyai nombor atom 6 dan nombor proton 1? Boleh cikgu. Alhamdulillah, murid dapat melakukannya. Maka refleksi daripada kajian tindakan ini adalah dari segi aspek guru berpuas hati, murid seronok, aktif dan penguasaan murid meningkat. PDPC berpuas hati, seronok, aktiviti hands-on dapat meningkatkan pembelajaran yang aktif. Saya bercadang untuk meneruskan kaedah yang sama pada subjek biologi, subjek kimia pada struktur Lewis pada sebatian kovalen. Ini adalah rujukan saya. Ikut ada QR code untuk YouTube. Okey, sekian, terima kasih.